Salam sejahtera kepada semua penonton Current Sphere MY. Hari ini kita akan membincangkan satu isu yang telah menarik perhatian ramai, yaitu insiden lebih 300 jemaah umrah yang terkandas akibat kegagalan syarikat Hejira Travel and Tours Holding Sendirian Berhad. Isu ini telah menimbulkan pelbagai persoalan dan perdebatan di kalangan masyarakat, terutamanya apabila melibatkan ibadah umrah yang menjadi impian ramai umat Islam di negara kita. Baru-baru ini, pengarah urusan syarikat tersebut, Muhammad Syahril Alias, tampil membuat permohonan maaf secara terbuka kepada semua jemaah yang terkesan. Dalam sidang media yang diadakan di Ibu Pejabat Pertumbuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia ataupun MHO, beliau menjelaskan 3 langkah penyelesaian yang ditawarkan syarikat untuk menangani isu ini. Pertama, syarikat berjanji untuk memulangkan 100% uang yang telah dibayar oleh jemaah. Namun, proses pemulangan ini hanya akan dilakukan selepas jemaah menandatangani surat akur janji dan pembayaran dijangka selesai dalam tempoh 2 hingga 3 minggu. Kedua, bagi jemaah yang masih berhasrat untuk menunaikan ibadah umrah bersama syarikat ini, mereka akan diberikan jadual penerbangan yang baharu. Ketiga, syarikat menawarkan bayaran RM5.000 sebagai kos penginapan bagi meringankan beban jemaah yang terkandas. Walaupun langkah-langkah ini kelihatan seperti usaha positif untuk memulihkan keadaan, ramai pihak tetap meluahkan rasa kecewa dan tidak puas hati. Ada yang menyifatkan langkah ini sebagai tidak mencukupi untuk menebus kesan emosi dan moral yang dialami oleh para jemaah. Bayangkan, mereka sudah bersiap sedia secara fisikal, mental, dan spiritual untuk melaksanakan ibadah yang sangat dinantikan, tetapi akhirnya dikecewakan. Situasi ini menimbulkan persoalan besar tentang kredibiliti dan kemampuan syarikat dalam menguruskan package umrah. Sidang media tersebut turut dihadiri oleh Setiausaha Agung MHO, Datuk Hishamuddin Hashim, yang memberikan sokongan moral kepada jemaah yang terkesan. Beliau menekankan bahwa isu ini bukan sahaja melibatkan kerugian keuangan, tetapi juga impak psikologi kepada jemaah yang terkandas. Beberapa jemaah turut tampil memberikan pandangan dan berkongsi pengalaman pahit mereka. Seorang jemaah yang hanya mahu dikenali sebagai Encik Razak berkata beliau telah merancang ibadah ini sejak bertahun-tahun, tetapi kecewa apabila harapannya musnah. Tambahannya, ini bukan sekadar tentang wang, tetapi soal kepercayaan terhadap syarikat yang telah diberi amanah untuk menguruskan perjalanan suci mereka. Kes ini bukan yang pertama berlaku dalam industri pengendalian umrah di Malaysia. Beberapa tahun kebelakangan ini, terdapat banyak kes serupa yang melibatkan penipuan package umrah yang sangat murah, sangat tidak masuk akal. Ramai umat Islam menjadi mangsa kerana tergoda dengan tawaran harga rendah tanpa menyelidik latar belakang syarikat terlebih dahulu. Isu seperti ini seringkali berpunca daripada kelemahan pengawasan oleh pihak berkuasa dan kurangnya kesedaran pengguna. Adakah ini bermakna kita memerlukan mekanisme pemantauan yang lebih ketat untuk memastikan semua syarikat pengendali umrah mematuhi standard yang ditetapkan? Situasi ini juga membuka ruang untuk kita bertanya, sejauh manakah keberkesanan tawaran penyelesaian yang dikemukakan oleh syarikat Hejira? Adakah ia cukup untuk memulihkan kepercayaan jemaah atau hanya satu langkah kosmetik untuk meredakan ketegangan buat sementara waktu? Jika dilihat dari sudut undang-undang, adakah tindakan tegas perlu diambil terhadap syarikat ini bagi memastikan mereka tidak mengulangi kesilapan yang sama?
Lebih penting lagi, bagaimana pihak berkuasa boleh melindungi hak-hak pengguna agar mereka tidak terus menjadi mangsa dalam situasi seperti ini. Dalam konteks ini kita juga perlu mempertimbangkan peranan organisasi seperti MHO. Walaupun mereka sering tampil membantu mangsa dalam situasi seperti ini, sejauh manakah keberkesanan mereka dalam menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh? Adakah mereka mempunyai kuasa dan kapasiti yang cukup untuk menekan pihak syarikat agar bertanggung jawab sepenuhnya? Atau adakah mereka sekadar menjadi perantara tanpa hasil yang konkret? Persoalan lain yang timbul adalah tentang masa depan syarikat Hejira sendiri. Dengan reputasi yang tercalar akibat insiden ini, mampukah syarikat ini terus bertahan dalam industri? Atau adakah mereka akan kehilangan kepercayaan masyarakat secara total? Dalam dunia perniagaan, kepercayaan pelanggan adalah segalanya. Tanpa kepercayaan ini, syarikat tidak akan mampu bertahan walaupun mereka coba memperbaiki keadaan dengan pelbagai tawaran. Isu ini juga membawa kita kepada persoalan yang lebih besar tentang industri umrah secara keseluruhannya. Adakah kita terlalu bergantung kepada syarikat pengendali tanpa ada alternatif lain? Patutkah kerajaan memperkenalkan dasar yang membolehkan kawal selia lebih ketat terhadap syarikat-syarikat ini? Sebagai pengguna, apakah langkah yang boleh kita ambil untuk melindungi diri daripada menjadi mangsa dalam situasi seperti ini? Akhir sekali, kita perlu tanya diri sendiri. Sejauh mana masyarakat kita mengambil iktibar daripada kes-kes seperti ini? Adakah kita hanya marah dan kecewa buat sementara waktu, kemudian melupakan semuanya apabila isu ini tidak lagi menjadi tumpuan media? Atau adakah kita benar-benar mahu melihat perubahan sistemik yang boleh memastikan perkara seperti ini tidak akan berlaku lagi pada masa hadapan? Penonton sekalian, apakah pandangan Anda? Adakah tawaran penyelesaian yang diberikan oleh syarikat Hejira ini adil kepada jemaah? Atau patutkah langkah lebih tegas diambil? Adakah isu ini mencerminkan kelemahan sistem kita dalam mengawasi syarikat pengendali umrah? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Currents VMY untuk lebih banyak konten seperti ini. Terima kasih karena menonton dan kita jumpa lagi dalam episode yang akan datang.